Tapi pagi ni juga kita ingin kongsikan satu yang begitu rapat dengan rakyat Malaysia. Yang tak begitu best sebenarnya. Tak begitu disenangi sebenarnya. Tapi ini masalah yang perlu kita tahu dari aspek kesihatan khasnya. Sebab kita tahu di Malaysia antara yang paling sering melanda rakyat Malaysia kalau tak penyakit diabetes ataupun kencing manis, tekanan darah tinggi dan juga sakit jantung. Dan bagaimana sebenarnya serangan jantung yang sejauh mana, apa antara kita perlu tahu, apa langkah-langkah kita boleh ambil untuk mengelakkan, dan kalau dah kena apa rawatan yang ada. Ini sebenarnya sambungan daripada minggu lepas. Kita menyambung apa yang berlaku minggu lepas. Minggu lepas kita bersama dengan doktor yang sama untuk bercakap tentang soal penyakit jantung ini. Minggu ini kita sekali lagi bercakap dalam aspek yang lebih luas lagi, iaitu sindrom serangan jantung, bersama dengan Dr. Abdul Kahar Abdul Ghafar, Ketua Jabatan Kardiologi Hospital Serdang. Assalamualaikum doktor. Terima kasihlah sebab datang lagi untuk minggu ni. Terima kasih kerana menjemput doktor, kembali. ini banyak rumah terbuka, banyak makanan doktor. Jadi apa mungkin kita boleh ingatkan sedikit ingatkan rakan-rakan dari kita makanan dulu. Terima kasih kerana jemputan kembali. Kita telah juga berbincang sedikit pengenalan serangan jantung minggu lepas, di mana kita telah menyentuh aspek statistik betapa punca utama kematian di hospital kerajaan ialah serangan jantung. Kita juga telah membincangkan tentang faktor umur, faktor aktiviti kesihatan, dan juga tanda-tanda dan gejala serangan jantung. Dan mungkin kali ini kita ambil kesempatan juga untuk berbincang secara lanjut tentang apakah pemeriksaan lanjut dan ujian-ujian yang boleh dibuat sekiranya seorang itu disyaki mengalami serangan jantung, dan apakah rawatan-rawatan yang ada. Dan tambahan pula hari ini hari perayaan. Antara satu risiko hari-hari perayaan ni adalah jika kita makan terlampau banyak pada satu masa, satu sitting tu terlampau banyak. Risikonya adalah kalau kita telah pun ada mengalami masalah jantung, pengaliran darah akan berkurang ke jantung kerana dia lebih dichannelkan kepada sistem penghadaman. Dan ada pesakit setelah a heavy meal, makan yang besar, dia mengalami sakit dada dan tanda-tanda awal serangan jantung. Jadi itu peringatan kepada kita menyambut makan berpada-pada lah, jangan makan terlalu banyak dalam satu masa. Setengah orang kata mungkin makan macam kucing lah. Kucing ni dia kalau kita letak food, dia makan, dia kenyang sikit, dia jalan, lepas tu dia datang balik, dia makan. Berbeza dengan karakter anjing, kalau kita letak food, dia akan habiskan one sitting. Jadi kita kena berhemah lah. Alhamdulillah Malaysia ni makanan banyak kan, mudah didapati. Jadi jika seorang itu mengalami tanda-tanda serangan jantung seperti yang kita bincangkan minggu lepas, perlu berjumpa doktor. Selain daripada mengambil sejarah dan maklumat lebih lanjut, ini adalah satu proses yang penting apabila doktor itu bertanyakan sejarah dan cuba minta kita menerangkan sakit di dada. Kerana daripada sesi pertanyaan doktor tadi, 90% diagnosa telah pun dibuat. Ini macam kita tengok cerita Sherlock Holmes. Doktor ni dia ada macam karakter investigator juga. Dia siasat tu daripada history dulu, daripada tanda-tanda tu. Most of the time kita dah dapat diagnosa tu 90% of the time daripada pertanyaan awal. Kadang-kadang pesakit pun heran, doktor ni saya sakit, doktor tanya saya balik, doktor lah cerita apa saya sakit kan. Itu kita biasalah berjumpa pesakit begitu. Jadi kita bersabarlah dengan pertanyaan doktor, kerana it is sometimes not so straightforward kan. Macam minggu lepas pun ada pesakit yang ada penonton yang menelpon yang kata sakit di dada, dan saya telah terangkan tidak semua sakit di dada itu sakit jantung. Jadi setelah doktor mengambil sejarah dan membuat pemeriksaan, maka ujian awal yang doktor akan buat jika kita pergi ke Jabatan Kecemasan, semua ini akan disegerakan. Dan ujian yang pertama sekali biasanya adalah pemeriksaan ECG ataupun elektrokardiogram. Jadi apa yang ujian ini buat, jika kita pernah lihat ujian ini dilakukan, dan tadi saya pun ada bekalkan slide-slide, ada gambar ujian ECG ini, di mana banyak wire-wire elektrik diletakkan di dada kita. Jadi kalau kita kena menjalani ujian ini, jangan takut. Bukan hendak di current kita. Apa yang dibuat adalah alat itu merakam denyutan elektrik jantung kita. Jadi doktor, sebelum kita terus, kita ada sebenarnya gambar raja yang dibawakan, tapi sebelum kita ambil pemanggil dulu, dah ada pun soal pagi ni. Ingin bertanyakan soalan kepada doktor. Hello, selamat pagi. Hello.
Terputus. Okey, tak apa. Kita boleh tunggu lagi sekali. Apa yang kita dapat di skrin? Baik, kita boleh lihat di paparan pemeriksaan elektrokardiogram atau ECG ini. Misalnya dalam contoh paparan ini, pesakit ini sedang mengalami serangan jantung. Ya. Dan daripada gambar ini, doktor dapat tahu adalah serangan itu berlaku di bahagian urat jantung arteri koronari belah kanan, iaitu melibatkan ke bahagian bawah jantung, ataupun dalam istilah perubatannya kita kata acute inferior myocardial infarction. Maksudnya garisan itu yang lebih besar tu. Ya, ini nampak garisan tapi kena masuk sekolah 6 tahun belajar nak baca garisan. Kita nampak garisan je lihat. Tapi kita nampak macam seismologi. Okey, tak apa, kita ambil pemanggil dulu sebenarnya. Hello, selamat pagi. Hello. Pemanggil kita dari Singapura ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Arisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi pada doktor. Teruskan. Saya nak tanya, adakah serangan jantung ni daripada semacam, kalau diabetes kalau infection family, history isteri keluarga. Kalau keluarga ada diabetes, salah satu anak-anak dia ada. Adakah jantung ni pun sama? Okey, baik. Itu soalannya. Terima kasih, soalan pada saya. Kita ambil seorang lagi pemanggil. Soalannya kepada doktor. Hello, siapa tu? Okey, tak apa. Kita tunggu. Kita nak ingatkan kepada rakan-rakan penonton kita, kalau sekiranya anda telah pun dah dapat bersama dengan talian kami, jauhkan daripada TV sebab kita tak dapat dengar. Kalau tak, nanti suara kita akan berbalik, akan mengganggu perbualan kita. Cakap dengan Liha dengan Zul juga. Mengganggu perbualan. Soalan Puan Arisa tadi daripada Singapura, soalan amat baik iaitu adakah semestinya kalau misalnya bapa kita ada serangan jantung, maka anak dia mesti kena serangan jantung? Jawapannya tidak. Kerana serangan jantung ini bukan penyakit yang keturunan dari segi seperti misalnya thalassemia. Dalam penyakit thalassemia, kalau ibu atau bapa ada penyakit thalassemia, anak itu pun ada jin ataupun baka thalassemia. Tapi serangan jantung ni kita sifat lebih kepada familial, maknanya jika ada ahli keluarga kita yang pernah kena serangan jantung, maka kita juga berisiko lebih tinggi. Tapi tidak semestinya kena serangan jantung. Maka di situ kalau ada ahli keluarga kita yang ada serangan jantung, misalnya ibu atau bapa yang meninggal muda kerana serangan jantung, maka kita mestilah berhati-hati kerana itu adalah salah satu faktor risiko serangan jantung. Risiko dia tu daripada ibu bapa yang terkena serangan jantung itu disebabkan oleh genetik ataupun risiko dari segi habit pemakanan dan sebagainya. Dia termasuk kedua-duanya sekali, faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman ini yang faktor genetik, faktor luaran adalah faktor persekitaran dari segi tabiat pemakanan. Misalnya kalau kita dah didik anak kita dari kecil makan makanan yang tidak sihat, maka habit itu akan berterusan. Begitu juga faktor dalaman. Memang kebanyakan daripada kita kita punya genetic makeup ini adalah ketika keturunan kita dahulu, kita semua bekerja menggunakan tulang tenaga yang kuat, tulang kerat kita. Misalnya ada antara kita, keluarga kita dulu pesawat padi, ada yang peladang, berkebun dan sebagainya. Maknanya kita punya genetik itu adalah, dan makanan pula tak mudah didapati. Kita punya genetik itu, jika ada makanan kita cuba store dan kita makan banyak, tetapi semuanya kita akan burn kembali, kita akan gunakan kembali. Doktor, kita ada dua pemanggil di talian. Pagi ni kita ada Puan Nuraini. Soalan pertamanya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Nuraini daripada Johor Bahru. Ya, Puan Nuraini. Saya nak tanya dengan doktor, adakah injak bocor atau SVT, adakah itu salah satu penyebab sakit jantung, dan adakah ubat untuk memulihkan penyakit SVT ini? Okey. Itu saja soalan Puan Nuraini ya. Terima kasih Puan Nuraini. Kita ada Encik Asri selepas ini. Hello Encik Asri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ini, adakah itu jantung boleh mempengaruhi paru-paru tak? Mempengaruhi paru-paru. Terima kasih. Terima kasih Encik Asri. Injak bocor, doktor. Ya, pertama sekali. Soalan pertama sekali adalah injak bocor. Memang penyakit injak bocor ini, bagaimana kita bincang minggu lepas, jantung ni ada banyak struktur, bukan salur darah saja. Dia ada bilik-bilik dia ada dan dia ada injap yang merupakan pintu di antara keempat-empat bilik jantung.
Jadi soalannya, adakah injap bocor tu berkait? Bila kita sebut injap bocor, bukan maksud ada berlubang di tengah injap tu ya, bukan. Injap ni macam pintu, jadi bila dia tidak tutup rapat, maka berlaku kebocoran di dalam pengaliran darah. Ya, maknanya tak tutup rapat, darah boleh mengalir. Ada juga saya bekalkan gambar anatomi jantung tu, ada gambar injap. Jadi soalan, adakah injap berkait dengan serangan jantung? Secara umumnya tidak. Secara umumnya tidak. Malahan dari pemerhatian saya dan pengalaman kita, semua pesakit yang hendak menjalani pembedahan injap, jika dia telah berusia 40 tahun ke atas, kita juga akan membuat pemeriksaan angiogram untuk melihat salur darah dia ada masalah. Kerana jika ada masalah salur darah serentak dengan masalah injap, semasa pembedahan kita akan membuat pembedahan kedua-duanya sekali. Tetapi dari pengalaman, 90% daripada pesakit yang ada masalah injap, salur darah koronerinya bersih. Jadi setakat ini saya pun tak boleh menjelaskan kenapa. Okey, sebelum kita jawab soalan Encik Asri tadi, kita ambil dulu Encik Idris di talian. Hello Encik Idris, Assalamualaikum. Hello Encik Idris. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan doktor? Sila. Ya, silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ni saya ni nak tanya ni. Nah, dulu saya selalu penat. Penat sangat-sangat, tapi bila saya buat pemeriksaan, doktor pakar dekat typing dia X-ray, dia tengok jantung saya sebelah kiri bengkak. Kemudian dia bagi ubat makan ubat apa semua, dia sekarang ni kurang, tapi sekarang ni selalu rasa pedih dalam tu. Terpaksa dia bagi satu ubat tu, tiap 5 minit letak ubat tu bawah lidah baru dia hilang. Apa kata jadi jantung saya tu macam mana doktor? Okey, sebelum kita jawab tu doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Encik Idris, Waalaikumsalam. Kita ambil seorang lagi. Pemanggil, hello. Ya, Assalamualaikum. Salam. Saya Puan Hamidah daripada Pulau Pinang. Ya, Saya silakan. nak tanya, suami saya dia ada jantung yang tersumbat lah. Ada 5 tersumbat tu. Dia dah buat 2. Dia pasang stand lah. Kemudian ada lagi 3, tapi doktor kata dalam 25% macam tu, tak perlu rawatan lah. Lepas tu dia dah buat stand tu lebih kurang 5 tahun sudah, tapi dia masih pakai makan ubat Plavix tu. Ada doktor yang menyarankan supaya dia makan untuk selamanya lah ubat Plavix tu. Tetapi ada doktor pula kata stop ubat Plavix tu. Tu saya nak tanya, apa sama ada untuk nak berhentikan makan ubat Plavix tu ataupun nak teruskan. Okey. Terima kasih Puan Hamidah. Okey, 3 soalan doktor. Yang pertama sekali berkaitan jantung dengan paru-paru. Ada kaitan secara langsung di situ? Okey. Saya rasa kita jawab 3 soalan ni dulu. Doktor punya hard disk pun tak usah. Boleh ingat maklumat yang ditanya. Soalan pertama, adakah jantung paru-paru berkait dengan jantung? Ya, memang berkait. Mereka ni jiran rapat macam adik-beradik kembar lah. Jika ada kerosakan di jantung, memang mempengaruhi paru-paru, dan kerosakan di paru-paru juga boleh mempengaruhi jantung. Misalnya ada lemah jantung, paru-paru akan berair. Jika paru-paru kita rosak kerana sebarang penyakit, misalnya merokok dan sebagainya, maka kerosakan di paru-paru juga boleh merebak ke jantung. Itu secara ringkaslah jawapannya. Soalan kedua tadi adalah dia penat penat. Dan jantung belah kiri bengkak. Kemudian periksa jantung belah kiri bengkak. Kemudian dia selalu sakit pedih di dada, dia kena letak ubat bawah lidah. Okey. Maklumat bahawa jantung belah kiri itu bengkak, saya rasa ini adalah merujuk kepada fakta keadaan dipanggil left ventricular hypertrophy. Pembengkakan otot di belah kiri jantung. Jika kita ada faktor risiko seperti darah tinggi, maka akan berlaku bengkak. Dan darah tinggi juga faktor risiko untuk penyakit jantung koroneri atau serangan jantung. Maka tanda bahawa setiap 5 minit dia kena letak ubat bawah lidah itu menunjukkan memang ada kesempitan di syaki di jantung. Maka saya cadangkan supaya dia menjalani pemeriksaan lanjut misalnya ujian senaman ataupun angiogram terus untuk lihat apakah kesempitan yang berlaku. Soalan yang ketiga, Puan Hamidah, ada Puan Hamidah 5 tersumbat, 2 dah masuk stand, 3 25%. Soalannya ubat Plavix. Apa dia ubat Plavix? Jadi ubat Plavix adalah satu ubat yang kita panggil antiplatelet ataupun bahasa mudahnya cair darah lah. Dalam pesakit yang telah diimplankan stent ke dalam salur darah di jantung, ubat ini dimakan beserta dengan ubat aspirin
menghalang berlakunya pembekuan darah di dalam stent. Jadi soalannya tadi, setengah doktor kata makan semua hidup, setengah doktor kata suruh berhenti. Ya, sudah berapa tahun? 5 tahun. Dia mengimplant stent tadi. Jawapannya ini adalah berapa lama kita makan ubat Plavix ini juga bergantung kepada betapa rumitnya atau betapa teruknya kesempitan di salur darah. Pada kebiasaannya, kalau kita implantkan stent berubat, stent ni ada banyak jenis, ada stent yang berubat, drug eluting stent. Tempoh kita perlu makan ubat Plavix ni sekurang-kurangnya setahun. Tetapi jika salur darah kita itu terlampau rumit dan sukar tempoh hari untuk mengimplant stent, maka memang di situ ada juga keadaan kita perlu makan seumur hidup. Jadi puan tadi perlulah merujuk kembali kepada doktor yang merawat asal tadi 5 tahun lalu, mendapatkan maklumat lanjut berapakah tempoh yang lebih sesuai untuk dia makan ubat. Doktor, kita ada 2 pemanggil. Seorang dari Sabah, kita ambil pemanggil pertama dahulu. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Elis dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik, silakan. Ya, Elis, silakan. Okey, saya mau tanya, atuk saya, pakcik saya sekarang dia tengah sakit, ada pertumbuhan dalam hati lah. Lepas tu, adakah dia akan menyebabkan efek dia pada pergi jantung? Okey, terima kasih. Kita ambil seorang lagi dari Singapura. Seorang lagi. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mustafa. Ya, Encik Mustafa. Saya adalah pesakit jantung. Jadi saya baru tadi pagi saya makan salah ubat. Sepatutnya 2 jenis ubat tu di waktu makan malam. Tapi 5 waktu pagi. Tapi saya makan salah ubat. Saya serentak saya makan semua sekali pagi. Jangan berkesan tak nak tanya doktor. Okey, terima kasih Encik Mustafa. Dari Alice tadi tentang ketumbuhan hati dan kaitannya dengan jantung. Kalau beliau masukkan ketumbuhan di hati tadi adalah di liver. Secara umumnya tidak. Secara umumnya tidak lah. Dan bagaimana pula Encik Mustafa? Dan soalan Encik Mustafa tadi dah salah makan ubat, patutnya ada ubat pagi, ada ubat malam, dia dah makan serentak, tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Maknanya kalau ubat malam dia dah makan, patutnya malam ini, tapi pagi tadi dia dah termakan, maka saya ingat dia boleh skip yang ubat malam tadi lah. Tapi sebenarnya untuk menjawab yang lebih baik, saya perlu tahu ubat jenis apa lah. Doktor ada juga, kalau kita lihatkan pada skrin yang doktor bawakan, ada gambar rajah di sini. Apa antara yang kita boleh tahu tentang ni? Ini gambar ni pertamanya bukan gambar donat lah. Ini gambar salur darah di jantung. Jika kita lihat ends on dari hujung, kita nak menunjukkan ketika kita muda, kita dilahirkan salur darah kita memang cantik bersih lah. Setelah kita makan nasi goreng, pisang goreng, dia lemak dah mula berkumpul. Yang kuning tu adalah lemak, dan semakin lama semakin banyak lemak sehingga ke rajah yang terakhir, pesakit ini hanya 10% tinggal ruang untuk darah mengalir. Dan ini memang keadaan yang amat berbahaya lah. Jadi apabila makan pil kolesterol, adakah ini akan dapat dipulihkan? Ini soalan cepu mas lah. Dan memang ramai yang bertanya soalan ini. Kerana kalau saya ada penemuan ubat sebegini, saya boleh berhenti kerja dan jual ubat ni aja. Kerana semua orang cari ubat ni. Secara ringkasnya jawapannya tidak. Ubat yang ada sekarang kebanyakannya dapat menjaga supaya kesempitan itu tidak bertambah teruk. Tetapi tidak dapat mengurangkan kesempitan itu. Kerana kita perlu maklum lemak ini bukan sekadar dia macam dia melekat saja di dinding, bukan. Dia telah jadi sebahagian daripada dinding jantung. Dan proses ini memakan masa selama usia kita. Kalau kita umur 40 tahun, dan 40 tahun dia melekat dan telah masuk dalam dinding salur darah, maka jika nak dikeluarkan dalam masa 4 hari itu memanglah mustahil lah. Bagaimana pula kalau dalam situasi sebegini? Apa yang lagi yang kita boleh buat kalau dah tahu bukan 4 hari? Apalah lagi? Jika dah situasi begini, dah 90% kesempitan dalam gambar yang tadi, maka perlulah menjalani rawatan. Jika hanya satu salur darah ini sahaja yang tersumbat ataupun tersempit, perlu menjalani rawatan, kita panggil angioplasty. Di mana kita masukkan stent macam pemanggil tadi kan. Stent ini rupanya macam spring lah. Tapi berbeza dengan spring dalam mainan tu, harganya beribu-ribu ringgit lah. Kita masukkan stent, dan stent itu akan membuka ruang tadi kembali kepada normal. Dan menolak lemak-lemak tadi ke tepi. Tetapi jika semua salur darah begitu, jawapannya kenalah kita menjalani pembedahan bypass.
Bagaimana pula ni yang coronary sempit Ya, akibat ini gambar ini menunjukkan bagaimana lemak tadi sebenarnya kerana dia dah jadi sebahagian daripada dinding salur darah, atas lemak tu ada satu selaput. Kita panggil fibrous cap. Dalam pesakit ini selaput itu telah pecah, mendedahkan kandungan lemak kepada pengaliran darah. Jadi benda yang hitam kita nampak itulah darah beku. Cuma pesakit ini darah beku tadi tidak menutup keseluruhan salur darah. Dia mengalami serangan jantung tapi bukan yang major. Saya juga ada memberikan slide yang darah bekunya penuh. Saya rasa selepas ini kalau kita boleh tunjukkan selepas slide yang ini. Jadi adakah kes yang sama? Yang ini ini yang lain Di sini lemaknya telah penutupnya pecah, darah beku tadi terbentuk menutup keseluruhan rongga salur darah. Maka pesakit ini mengalami serangan jantung yang besar, massive heart attack, dan terus meninggal dunia. Baik doktor, yang hangat diperkatakan sekarang katanya di US ada teknik terbaru masuk enzim dan sebagainya. Macam mana pandangan doktor? Masuk enzim? Bukan enzim dan bagaimana tak payah. Tak payah. Baik, ini kita membincang tentang rawatan. Tadi kita sebutkan rawatan angioplasti dan pembedahan jantung. Satu lagi rawatan kita panggil rawatan menggunakan trombolitik. Rawatan trombolitik ini adalah ubatan yang kita masukkan ke dalam salur darah yang akan memecahkan darah beku tadi. Trombolitik. Ya, namanya trombolitik. Di situ ada banyak jenis trombolitik lah. Yang kita selalu gunakan di hospital kerajaan kita panggil streptokinase. Jadi ini trombolitik, dia akan memecahkan darah beku, dan ada juga jenis lain seperti metalize. Kita ada lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello, selamat pagi. Talian kami 0322828578 ataupun 22828579. Dan kalau kita boleh rujuk kembali kepada apa yang telah doktor bawakan, beberapa sumber rujukan, apa yang kita dapat lihat di skrin doktor? Ya, ini adalah satu ujian awal ataupun X-ray. Dan tak apa, kita tunggu dapatkan kembali tersebut. Tak apa. Sebenarnya gambar-gambar ini menunjukkan ujian-ujian yang doktor boleh buat untuk mengenal pasti jika pesakit tadi ada serangan jantung, dan juga untuk mengenal pasti status jantung pesakit. Baik. Yang ini. Ini adalah ujian awal. Selepas kita buat ECG, kita buat gambar tadi X-ray, sekarang kita buat scan jantung namanya echo. Ini bukan sub echo. Echocardiogram. Ini adalah teknologi ultrasound, macam tengok baby dalam perut. Tapi ini kita tengok jantung. Jadi ini alat yang berada di hospital kami, harganya dalam RM1 juta. Tak mahal. Kita menggunakan satu macam mikrofon namanya probe, letak di dalam pesakit dan kita nampak. Jika kita beralih slide selanjutnya. Kita tukar slide-nya. Slide berikutnya. Saksikan selepas ini image seterusnya. Baik, yang ni. Kalau kita klik atas slide ini, ini adalah gambar daripada echo. Cuba klik di atas tu, dia akan ada video. Dan kita nampak macam shadows, bayang-bayang, tapi sebenarnya ini menunjukkan beberapa struktur dalam jantung lah. Ini adalah ujian seterusnya, ujian senaman. Jadi jika kita ada sakit di dada, kita buat ECG tak dapat kesan, maka doktor biasanya akan mencadangkan ujian senaman. Kerana ujian ECG yang biasa adalah ketika kita berehat. Jadi kadang-kadang ketika berehat, bekalan darah di jantung walaupun sedikit mencukupi. Tapi bila kita bersenam, badan kita memerlukan bekalan darah yang banyak. Maka ketika itu darah mungkin tidak mencukupi, dan perubahan akan berlaku di skrin yang digambar itu adalah juga ECG. Ketika kita berlari akan berlaku perubahan. Jadi ini ujian yang amat penting lah untuk mendiagnosa. Ini satu lagi benda yang saya nak tanya ni, disebabkan mungkin selaput lemak tu tadi memenuhi ruang saluran darah kan. Apabila kita bersenam akan menyebabkan saluran darah kita tu ataupun bekalan darah itu akan jadi lebih laju, lebih cepat. Jadi adakah itu akan menyebabkan lemak-lemak itu akan juga boleh pecah ke? Akan hanyut. Tidak. Tak lemak itu tidak akan hanyut, dia akan kekal di situ. Malahan jika jadi tak guna jugalah kalau nak bersenam pun. Bersenam ini pertama sekali untuk mencegah. Patutnya awal-awal dulu dapat. Sebab itu lain pesakit, lain nasihat dia. Kalau you macam orang muda macam you berdua ni, memang kita amat menggalakkan
senaman. Tapi kalau sedang mengalami serangan jantung, tak boleh bersenam langsung. Jangan bersenam langsung. Semasa serangan jantung, jika anda bersenam akan tumbang. Sejauh mana doktor kecemasan ataupun first aid yang perlu kita tahu sekiranya seseorang mengalami serangan jantung? Jika bercakap tentang first aid, minggu lepas kita telah bincang tentang kursus first aid tadi dan alat-alat AED. Jika di luar, jika kita belajar first aid, pertama sekali kita kena lihat dia punya pernafasan, dia punya nadi, dan juga jika ada sebarang blok dalam dia punya sistem pernafasan. Untuk itu memang saya amat menggalakkan rakyat Malaysia belajar, kita panggil basic life support. Basic life support ni kita boleh amalkan di mana sahaja. Berbeza dengan di hospital, kita ada advanced life support di mana banyak peralatan dan perubatan diperlukan. Jadi basic lah, asas pun boleh mencukupi. Jadi sekurang-kurangnya bila ada seseorang diserang jantung atau tiba-tiba tumbang, berhenti bernafas, kita tidaklah jadi on luka saja ataupun lagi teruk kita panik kan. Betul lah. Tapi mungkin bagus juga kita panik tu menarik perhatian untuk bantuan. Okey, sebab ramai sekarang doktor pada usia yang 30-an, awal hujung 20-an pun dah mendapat serangan jantung. Nasihat doktor yang melihat dan menemui begitu banyak pesakit, apa yang kita boleh buat? Okey, secara nasihat kita ialah memang cara hidup yang sihat. Jika telah disahkan mengalami penyakit jantung, perlulah mendapatkan rawatan dengan tetap. Perkataan tetap ni amat penting. Ada setengah pesakit dia kurang faham. Setelah berapa hari mendapatkan rawatan, dia pun berhenti. Kan dia sangka telah sembuh. Tapi ini penyakit kronik. Semua hidup kita kena dapatkan rawatan, dan yang paling penting rawatan susulan untuk monitor kita punya keadaan, kita punya ubat-ubatan. Misalnya kalau kita kolesterol tinggi, makan ubat kolesterol, kita nak tengok adakah kolesterol kita telah turun. Kalau turun dah okey, dah boleh berhenti dah. Kalau turun, kalau tidak terlampau tinggi mungkin boleh cuba berhenti, tapi secara umumnya tak berhenti. Okey, baik, itu antara. Terima kasih doktor, dan terima kasih juga anda yang telah menghantarkan soalan kepada kami, dan diharapkan dapat diperjelaskan. Bagi yang tak dapat, minta maaf, kita harapkan boleh bawakan lagi topik ni.